Baiklah, dengan tidak melengahkan masa lagi, Yang Berusaha Dr. Mustafa bin Abdul Majid dipersilakan untuk berkongsi sisipan beliau. Silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Puan Hilda Arwani sebagai moderator pada hari ini. Saya akan bercakap tentang sekejap untuk sesi lebih kurang 10 minit ni berkaitan dengan masih lagi dalam konteks pembelajaran bermakna, tetapi hari ini saya akan mula memberi fokus kepada untuk menerangkan bagaimanakah pembelajaran berlaku. Okay, ini saya akan petik daripada perspektif kita panggil cognitive science, ya, science kognitif, tentang yang ilmu kognitif ataupun cognitive science menerangkan beberapa asas yang penting yang berkaitan dengan pembelajaran, ya. Sebab mungkin saya berpendapat bahawa kalau guru-guru, tuan-tuan dan puan dapat memahami konsep bagaimana pembelajaran itu berlaku, beberapa konsep yang asas, okay, dia akan dapat membantu kita meningkatkan kualiti pembelajaran anak-anak. Okay? Ini saya petik daripada buku Daniel Willingham. Okay? Daniel Willingham ini adalah seorang kita panggil cognitive scientist yang berpusat di US. Beliau telah menulis buku yang menarik, ya. Buku yang menarik pada 2021 yang berjudul Why Don't Students Like School? Okay, Why Don't Students Like School? Edisi yang kedua. Okay? Kenapa anak-anak tidak seronok dengan sekolah? Tak seronok ke sekolah. Dia bukan tak seronok belajar, tapi dia tak seronok ke sekolah. Jadi kalau ada kesempatan, saya ingat cikgu-cikgu boleh baca buku ni. Okay? Dan buku ni banyak memberi panduan dan penerangan tentang bagaimana kita boleh menggunakan dapatan daripada kognitif sains ini, ilmu kognitif ini, untuk kita memahami bagaimana khususnya untuk memahami bagaimana minda ataupun otak seseorang itu berfungsi. Okay? Dia sebenarnya benda tu taklah rumit sangat, tetapi kita kena faham proses bagaimana pembelajaran itu berlaku. Mungkin sesi ini saya akan kalau tak ingat, ada 5 prinsip atau 5 konsep asas yang saya nak kongsikan. Mungkin hari ini saya kongsikan satu dulu, dan selebihnya saya akan kongsikan pada sesi minggu-minggu yang akan datang lah, insyaAllah. Okey, cuba kita lihat, ya, bagaimana pembelajaran berlaku. Pertama, dia mesti bermula dengan tumpuan. Mesti bermula dengan tumpuan. Kita panggil dalam bahasa Inggeris sebagai concentration, ya. Mesti ada tumpuan ataupun
diberikan perhatian tentang apa yang ingin difikirkan. Apa yang ingin difikirkan. Sebab itu kita sebelum memulakan pembelajaran, sebelum kita ingin anak-anak kita berfikir, kita kena pastikan dahulu persekitaran yang ada adalah persekitaran yang menyokong ataupun membantu seseorang itu memberi tumpuan. Memberi tumpuan. Dia boleh concentrate, ya, memberi tumpuan. Kalau tidak, agak sukar untuk memindahkan maklumat yang ada ke dalam ingatan bekerja, the working memory, dan cuba mengaitkan apa yang sedang dipelajari itu dalam ingatan bekerja itu dengan ingatan jangka panjang. Kena ingat, ya, pembelajaran berlaku jika seseorang dapat mengaitkan apa yang ada dalam ingatan bekerja yang diperolehi daripada persekitaran tadi dapat mengaitkan dengan ingatan jangka panjang. Itu yang kita katakan sebagai pembelajaran. Kalau apa yang ada dalam ingatan bekerja itu ataupun the working memory, okay, apa yang ada dalam ingatan bekerja itu tak dapat dikaitkan dengan ingatan jangka panjang, pengetahuan sedia ada ni, ingatan jangka panjang inilah pengetahuan sedia ada seseorang itu, maka pembelajaran tidak akan berlaku. Bila pembelajaran tidak berlaku, itulah yang dinamakan sebagai lupa ataupun forget. Lupa. Tetapi kalau dapat dikaitkan, maka dia akan menjadi satu proses pembelajaran, dia akan ingat. Itu dia panggil mengingat. Okay? Mengingat. Jadi dia sama ada mengingat ataupun lupa. Okay? Jadi sebab itu dalam kita memastikan, membantu proses pembelajaran berlaku, di sini banyak prinsip-prinsip yang penting yang perlu kita berikan perhatian, ya. Khususnya yang berkaitan dengan pertama, ingatan bekerja ni ataupun the working memory, dia mempunyai kapasiti yang terhad. Dia tidak boleh memproses maklumat dalam bilangan yang banyak. Okey, ada kajian menunjukkan paling banyak pun 9 perkara dalam sesuatu masa. Tapi sebaik-baiknya 4 ataupun 5. Ya, sebab itu kalau kita tengok perkara-perkara yang penting, ya, tak perlu banyak-banyak. Susah orang nak ingat. Macam kita kata rukun negara, tak banyak. Kan? Jadi orang boleh ingat. Kalau terlalu banyak, dia susah nak diingati. Sebab tu bila kita kita merancang proses pembelajaran ataupun merancang pengalaman pembelajaran, pastikan bahan-bahan yang kita sediakan itu adalah disusun. Jangan terlalu banyak, ya. Sebab tu kita ada unit-unit pelajaran yang kita rancang. Kalau terlalu banyak, maka proses pembelajaran, iaitu keupayaan anak-anak untuk mengaitkan apa yang ada dalam memori bekerja itu, ingatan bekerja itu dengan ingatan jangka panjang akan menjadi masalah. Itu yang pertama. Okay? Yang kedua, sebab tu kita mesti mengaitkan juga apa yang ingin dipelajari itu dengan pengetahuan sedia ada.
ingatan jangka panjang. Sebab kalau katakan apa yang kita pelajari itu berkaitan dengan sesuatu yang anak-anak tu tahu. Anak-anak tu tahu. Maksudnya ada dalam ingatan jangka panjang dia. Maka proses pembelajaran akan berlaku dengan baik. Ya. Dan ini disebut dalam buku Willingham itu. Willingham menyebut bahawa dia kata untuk menggalakkan seseorang itu berfikir, maka kita mesti menyediakan keadaan kognitif yang betul. Kognitif ni dia berkait dengan emosi juga. Ya, dia berkait dengan banyak aspek. Aspek yang persekitaran, ya, emosi, dia punya dari segi khususnya emosi lah, ya, khususnya emosi. Kalau anak-anak tu dalam berada pada emosi yang tak sesuai, maka dia akan cuba mengelak daripada berfikir. Mengelak. Otak kita ni tak suka berfikir kan. Bila kita suruh dia berfikir, dia cuba mengelak daripada berfikir. Sebab berfikir ni perlukan kepada yang saya sebutkan sebelum tadi. Perlukan perhitungan, perlu mengaitkan dengan apa pengetahuan yang sudah ada. Sebab tu pemikiran hanya berlaku, yang saya kata tadi itu, pemikiran hanya berlaku apabila anda menggabungkan maklumat daripada persekitaran, menggabungkan maklumat daripada persekitaran dengan apa? Dengan ingatan jangka panjang. Long term memory tadi, apa yang anak-anak itu dah tahu, apa yang mungkin anak-anak itu telah lalui dengan cara baru. Okey? Penggabungan maklumat ini berlaku dalam ingatan kerja anda. Dan ingatan kerja mempunyai ruang yang terhad seperti yang saya sebutkan tadi, yang bermakna pemikiran menjadi semakin sukar apabila dia menjadi sesak. Maksudnya kalau kita banyak sangat perkara yang nak kita sampaikan dalam sesuatu masa, maka dia akan menjadikan proses berfikir itu agak sukar. Sebab tu kalau mengikut Willingham, dia mencadangkan supaya bila kita menyediakan bahan-bahan yang berkaitan dengan pembelajaran anak-anak, pastikan kita boleh menggunakan alat-alat bantu ingatan. Alat-alat bantu ingatan ni seperti gambar rajah, senarai semak, dan lain-lain yang menyokong ingatan kerja ataupun the working memory. Ini prinsip yang pertama, yang penting, yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Ya, ini kalau kita tengok, kalau kita faham yang ini pun sebenarnya dia dah dapat memberikan kita panduan bahawa pembelajaran hanya akan berlaku apabila kita dapat ataupun seseorang itu dapat mengaitkan apa yang ingin dipelajari, yang sedang dipelajarinya itu dengan pengetahuan sedia ada dia, dengan sesuatu yang dia sudah tahu. Ya, sebab tu mengambil kira latar belakang, mengambil kira pengetahuan sedia ada anak-anak itu sangat penting sebelum membolehkan proses pembelajaran itu berlaku. Kalau tidak, nanti kita akan dapati, ya, kita ajar, kita nampak macam belajar, tapi sebenarnya dia tak belajar. Ya, bila kita tanya besok, dia tak dapat nak terangkan apa yang dia pelajari. Itu dia panggil lupa. Sebab dia tak simpan dalam dalam ingatan dia. Dia tak menjadi sebahagian daripada ingatan. Saya fikir untuk kali ini cukup dulu.
InsyaAllah kita akan sambung pada pada minggu depan insyaAllah. Terima kasih.